Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan semula Presiden Republik Arab Mesir. Penentuan awal Syawal akan dilakukan pada petang hari Selasa depan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ahmad Sadim Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Republik Arab Mesir, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Presiden Republik Arab Mesir. Penglihatan anak bulan Syawal tahun 1445 Hijrah akan dilakukan pada petang hari Selasa 29 Ramadan 1445 Hijrah bersamaan 9 April 2024. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Syawal. Tempat-tempat tersebut ialah Menara DST, Lebuh Raya Tunku, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun dan Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara, Bangunan Hilal Bukit Ambok bagi daerah Tutong dan Bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Belait. Bagi melancarkan tugas meruqyah, orang ramai diminta untuk tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Syawal 1445 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja keputusan ruqyah diperoleh. Majlis Khatam Al-Quran terus menyemarakkan bulan suci Ramadan. Tengah hari tadi, BIBD Alaf menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran bagi para pelajar yang menyertai program BIBD Alaf. Diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin, ia merupakan salah satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat bank berkenaan yang bertujuan memperkasa pendidikan. Hadir yang berhormat Pihak Undang Katib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Halal Agama. Program pembacaan Al-Quran ini antara lain bertujuan menekankan pendekatan komprehensif terhadap pembelajaran pendidikan dan agama. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Agama pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan wanita. Majlis berlangsung di Masjid Az-Zakirin, Meragang. Hadir Datin Hajah Naria binti Haji Awang Asbi, Isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Aktiviti keagamaan tahunan kementerian ini adalah sebagai salah satu syiar untuk memakmurkan masjid-masjid di negara ini sekaligus merebutkan jaran besar di bulan Ramadan melalui amalan tadarus Al-Quran. Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim Dana menerima sumbangan keseluruhan berjumlah RM75,381 daripada pelbagai pihak.
Majlis penyerahannya diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pendatu Lalar Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pemegang amanah dana. Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtada Billah menyumbangkan RM1,460, Persatuan Alumni Sultan Scholar menyumbang RM1,170 dan Persatuan Fuzo Shi Brunei menyumbang RM72,751. Kebajikan golongan anak-anak yatim terus diambil perhatian oleh pelbagai pihak di negara ini. Petang kemarin, Hotel Rizkun International dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan majlis iftar Ramadan bersama anak-anak yatim darjah 4 sekolah-sekolah agama. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga diadakan bacaan Saidul Istighfar, Surah Yasin, tahlil serta doa arwah dan diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 171 anak yatim. Majlis dihasratkan membantu meringankan perbelanjaan anak-anak yatim menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Negara Brunei Darussalam perlu bersedia untuk menyokong dan memberi keprihatinan terhadap individu autisma kerana ia adalah kondisi seumur hidup. Oleh yang demikian, sokongan padu semua lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesedaran mengenai autisma dan memastikan semua individu yang berkelainan upaya diberikan peluang yang saksama untuk meningkatkan kualiti kehidupan dari semua aspek sepanjang hayat mereka. Menteri Kesihatan menekankan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia 2024. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menjelaskan kadar autisma di negara ini menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Secara keseluruhan, jumlah kanak-kanak yang didiagnos dengan autisma di negara ini ialah seramai 2,199 orang. Perkembangan kanak-kanak autisma adalah sesuatu yang diberikan perhatian khusus di negara ini. Pusat Perkembangan Kanak-kanak CDC bukan sahaja menyediakan perkhidmatan pemantauan kesihatan secara rutin, tetapi juga memberikan pelbagai perkhidmatan bagi menyokong perkembangan awal kanak-kanak autisma. Juga disediakan program pendidikan mengenai autisma bagi para ibu bapa yang mempunyai anak autisma. Hari Kesedaran Autisma Sedunia disambut pada setiap 2 April dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu autisma. Tema tahun ini, kesedaran, penerimaan dan penghargaan beralih dari hanya bertahan kepada berkembang maju. Sambutan juga memainkan peranan untuk meraihkan pencapaian yang mampu diperolehi oleh setiap individu autisma serta memberi harapan agar kita semua akan lebih prihatin terhadap keperluan, keunikan, keistimewaan dan cabaran yang dialami individu-individu autisma agar negara Brunei Darussalam akan menjadi sebuah negara lebih inklusif dan penyayang. Sambutan Nuzul Al-Quran memperingati peristiwa turunnya ayat-ayat pertama kitab suci Al-Quran. Perincian mengenainya menyusul selepas ini. Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran, Khatam Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim sempena bulan Ramadan. Majlis anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan dan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan berlangsung di Kementerian Kesihatan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memulakan majlis bacaan surah Al-Fatihah, tahtim dan doa khatam serta laungan dikir marhaban.
Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada 54 anak yatim warga Kementerian Kesihatan. Muhammad Aiman bin Rusdi, Muhammad Daniel. Majlis sambutan memperingati Nuzul Al-Quran juga diungkayahkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Teknologi, Maklumat dan Komunikasi dan Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat. Majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Pendidikan. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Pengisian majlis ceramah khas bertajuk Al-Quran Pedomanku. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan kementerian dalam sama-sama memperingati peristiwa turunnya ayat-ayat pertama Kitab Suci Al-Quran Al-Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bawakan Ramadan dan takwa? Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan Belia dan Sukan mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran. Diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, majlis diselajurkan dengan khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan kewangan kepada anak-anak yatim. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diadakan bagi memperingati Nuzul Al-Quran yang merupakan salah satu acara kebesaran Islam yang lazim diraikan di negara ini. Majlis turut diserikan dengan ceramah bertajuk Al-Quran Pedomanku. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 22 anak yatim terdiri daripada anak kepada pegawai dan kaki tangan kementerian tersebut. Dayang Amal Nasuha binti Haji dan dipersilakan Dayang Fatin Amal Naqibah binti Haji. Rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi mengadakan lawatan ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Lawatan dimulakan dengan taklimat ringkas oleh Dr. Haji Awang Muhammad Hussein bin Penyurat Haji Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Rombongan seterusnya mengunjungi galeri-galeri pameran dan fasiliti-fasiliti Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dan perkara kedua, Projek Ramadan Charity Bersama Berbagi Berkat, anjuran Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Brunei Darussalam UBD berakhir baru-baru ini dengan majlis kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD. Pengisian majlis, bacaan tahlil dan iftar bersama anak-anak yatim. Projek dikendalikan dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Semasa projek berkenaan, 2,000 kontainer bubur lambuk disediakan dan dihantar ke 22 buah masjid terpilih di keempat-empat daerah. Sementara itu, kempen amal dilancarkan oleh Bahagian Kerja Sosial Perubatan Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC untuk mengumpul sumbangan Hari Raya mendapat sambutan yang memberangsangkan. Diungkayahkan dengan kerjasama Marketplace.bn dan Foodlife, sumbangan catuan makanan diagihkan kepada golongan yang memerlukan di daerah Brunei dan Muara. Pengagihan catuan makanan dan sumbangan baju juga diadakan semasa Hari Terbuka Pasar Telanai. Inisiatif seumpamanya bukan hanya memberi sokongan penting kepada golongan susah tetapi juga memupuk perasaan empati. Rombongan tadarus bagi jabatan-jabatan kerajaan di daerah Blyth petang kemarin meneruskan lagi majlis tadarus ke Masjid Kampung Sungai Liang. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blyth. Majlis yang diselenggarakan bersama dengan pejabat hal ehwal agama daerah Blyth juga diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Sempena Penubuhan Persatuan Melayu Keriam Tutong Pesaka ke-64 tahun, lewat petang kemarin diadakan majlis kesyukuran yang berlangsung di Masjid Kampung Keriam daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Pengisian majlis, bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah dan doa kesyukuran. Penubuhan pesaka antara lain bertujuan untuk melahirkan ahli dan penduduk kampung yang proaktif, progresif dan dinamik. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengambil maklum mengenai video yang dimuat naik ke platform media sosial yang mendakwa pemindahan dana tanpa kebenaran melibatkan akaun ahli keluarga. BIBD melalui siaran medianya menjelaskan aduan rasmi mengenai perkara tersebut telah dibuat di Cawangan Serusop pada 1 April 2024. Video berkenaan direka dan dimuat naik oleh seorang individu yang bukan pemilik akaun berkenaan. Tindakan yang dilakukan tanpa menunggu hasil siasatan rasmi dianggap sangat tidak bertanggungjawab dan boleh menjejaskan ketenteraman awam. Pihak BIBD mengingatkan menyebarkan maklumat yang boleh menjejaskan ketenteraman awam adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Bab 148 merangkumi hukuman denda dan penjara. BIBD komited untuk menyelesaikan sebarang aduan yang diterima secara bertanggungjawab dan telus dalam batas rangka kerja undang-undang dan prosedur yang sedia ada. Kerja-kerja melapis semula aspal di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin di kilometer BM26 sehingga kilometer BM25.8 Hala Kota Batu sedang dijalankan. Jabatan Kerja Raya dan Siaran Media memaklumkan kerja-kerja melapis dijalankan sehingga 5 April bermula pukul 7.30 pagi hingga 5 petang. Jalan lencongan disediakan dan pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi had laju yang dibenarkan.